Okay, so kita akan start our webinar. Alright, so hi, good afternoon. So my name is Ismail Wajdi bin Muhammad Rakibi, Application Engineer at ACAT System. Okay, masih ada lagi yang baru masuk. Okay, so today I want to make a free online lesson about AEC collection, which is floor plan in Revit for beginner lah. Alright, so what is AEC, which is Autodesk Architecture, Engineering and Construction. That is AEC collection. Okay, so dekat sini our product, which is AEC collection lah. Okay, so kita ada AutoCAD 7 tools, and then kita ada Revit, Advanced Steel, AutoCAD Raster Design, Navisworks Manage, Vehicle Tracking, 3ds Max, dan juga ada dalam cloud juga. Okay. Okay, so before saya go through, okay, saya akan bagi tahu dulu lah saya dari mana dan sebagainya lah. Okay. So for that, alright, so I can go to our website. Okay. Okay. Yang mana yang sekejap, ada orang baru masuk. Okay, sorry. Okay, yang mana yang tak tahu ACAT System, okay, so boleh klik dekat mana-mana web browser dan boleh type acadsystem.com, and then this is our website which is ACAT System lah. So ACAT System ni adalah Autodesk Gold Partner, which is kita orang ada jual Autodesk reseller, which is ada jual produk-produk Autodesk lah. Okay, so you guys boleh pergi dekat kita orang punya website. Okay, kita orang ada dua branch, which is dekat KL and then dekat Penang. So if you nak try datang training ataupun you ada nak beli Autodesk product, you boleh call number atas ni, and then you boleh juga tengok dekat kita orang punya website siapa kita orang, and then ada helpdesk, ada jenis-jenis produk dekat sini, list produk, and then dekat sini juga ada training lah, which is course syllabus dan sebagainya. Dia ada banyak lagi, so saya akan scroll dulu. Alright. So this is our latest Autodesk promotion and news. Okay. Dekat sini ada kita orang buat flash sale. Start daripada semalam, which is 6 hari bulan semalam. Okay. Kita orang ada buat flash sale AutoCAD LT, AutoCAD Full, Revit LT, 3ds Max dan juga Maya. So boleh contact number yang tadi tu. Okay. Untuk limited time offer pun ada juga dan banyak lagi promotion yang kita orang ada lah. Okay, next kat bawah ni saya akan, okay, ini adalah nombor telefon for Kuala Lumpur, which is dekat Ampang, and then our branch dekat Penang ada boleh call Miss Go, Azina ataupun Ashraf. Alright, so dekat bawah lagi, if you scroll bawah lagi ada latest Autodesk online lesson, which is yang kita orang sekarang tengah buat ni lah. Dia online lesson free saja, so you guys boleh join and then boleh try ikut lah. If kalau you guys dah ada Revit ataupun ada software-software yang kita orang nak tunjuk, you guys boleh try buat sekali. Okay, so sekarang hari ni adalah floor plan in Revit for beginner lah. Saya akan tunjuk macam mana nak buat simple floor plan dekat Revit. Okay, so siapa yang baru nak try guna Revit, boleh guna, boleh tengok I punya cara lagi. Just a simple one, okay. Dan kita ada banyak lagi dekat bawah ni. Okay, so yang ni adalah kita punya Autodesk Premium Training untuk Oktober, November dan juga Disember. So ini adalah jadual-jadual untuk datang training lah. Alright, so next kita akan pergi balik dekat slide tadi. Okay, so what is changing this year? Okay, before saya akan start, saya akan launch satu poll dulu. Okay. Sekejap ya. Okay, saya akan launch satu poll, which is saya nak tahu background awak semua, so that saya akan ni lah. Okay, saya dah launch satu poll untuk what is your background, so you guys boleh isi lah dekat situ. Sekejap. Ya. Saya dah launch satu poll, so you guys boleh tick lah, you guys daripada arkitek ke, civil engineer ataupun M&A engineer, dari mana, student pun boleh isi sekali. So saya boleh tahu lah awak semua dari mana. Okay, saya akan bagi masa dulu untuk poll.
Okay, saya akan tutup poll dalam 10 saat. Okay, so you guys boleh klik which is you guys dari mana, manufacturer ke ataupun architecture, saya tahulah. Alright, so saya end poll sekarang. Okay, mostly ada juga daripada others and then daripada architect, civil engineer, so semua adalah, semua tak ada. Okay, so student pun ada, so you guys boleh try belajarlah apa yang I nak tunjuk hari ni. Okay, kita akan go through balik slide tadi. Okay, what is changing this year? Autodesk is launching a new plan which is diorang dah tak guna serial number. So macam before this, Autodesk guna serial number. Okay, so you kena ada serial number baru you boleh ada license untuk you masuk guna software tersebut lah. Okay, so sekarang Autodesk dah tak guna serial number which is diorang dah bertukar ke name user, which is you just key in your email and then password. So you terus boleh nampak lah, okay? So you terus boleh guna and then you tak perlu nak ada serial number. Okay. So next slide. Alright. So untuk sekarang Autodesk dah buat satu which is you hanya contract manager yang akan pegang account, dia akan assign siapa user bawah dia. Okay. Contoh sekarang dia contract manager tu nak add someone dalam bawah dia lah, which is yang dia nak bagi guna software tersebut. So dia boleh add dekat sini and then dekat edit access ni dia boleh assign orang tu. Maksudnya dia just control by seorang saja, which is contract manager. Okay, tu yang perubahan yang terbaru sekarang lah daripada Autodesk. Alright, so next is our course outline today. Okay, today saya akan tunjukkan macam mana kita draw 2D floor plan dekat Revit. And then macam mana 3D floor macam mana dia boleh naik terus ke 3D. Maksudnya you guys macam buat AutoCAD, tapi kali ni Revit dia terus naikkan 3D. Maksudnya tak perlu nak buat 2D dulu and then baru buat 3D lah. So yang ni automatic dia naik terus ke 3D. Okay, first saya akan ajar open Revit macam biasa and then draw grid line dan draw wall, column and floor. And then you guys boleh try ikut lah. Okay, saya akan ajar slow-slow and then you guys boleh try follow I punya pengajaran lah. Alright, so kita akan install door, windows and furniture and then assign material. Dan last sekali adalah saya akan tunjuk simple untuk render macam mana macam dalam gambar ni lah. Dia macam untuk diagram lah contoh. Okay, so I akan tunjuk lah. Alright, so sekarang I akan buka Revit. Alright, so yang ni adalah yang floor plan yang saya akan buat. Okay, so saya just buat balik lah. Okay, dekat belah kanan ni adalah contoh simple floor plan yang I ambil. And then I nak tunjuk macam mana kita nak draw dalam Revit. Maksudnya you tak perlu buat 2D and then baru nak masuk 3D. Yang kali ni Revit dah boleh buat 2D dan juga 3D. Maksudnya dia akan keluarkan terus drawing dia. So saya akan delete balik. Delete dulu. Okay, saya akan tunjuk the step-step dia lah. Alright. Okay, bila korang buka Revit, okay, saya boleh buka dekat sini. Project. Okay, you guys just ambil matrix architecture template. Alright. So, sekarang saya dah buka, which is kat sini lah. Okay. So, bila you guys tekan matrix architecture template, dia akan keluar interface dia macam ni lah. Okay. So the first thing is kita just nak draw grid line. Okay, before you draw grid line dekat Revit, you kena make sure you punya floor plan betul and then you punya elevation, ketinggian semua dah betul. Okay, dekat kiri ni adalah properties and then kanan ni project browser. Okay, dekat sini yang you guys kena check dulu. Okay, okay, dekat sini sekarang saya tengah buka adalah floor plan. Next kita pergi dekat elevation. Alright. Dekat elevation, dia akan terus keluar level 1 dan juga level 2. Maksudnya ketinggian dia akan bagi 4000. Okay, if you guys nak ubah, boleh ubah terus dekat sini. And then kalau lah contoh bangunan you tinggi, rumah you tinggi lagi, which is 5000 ke, you just klik dekat sini and then change to 5000. Ini contoh, so saya ubah balik lah.
sebab saya nak buat 4,000 saja. Okay, so leveling dah okay, and then you punya grid line saja belum ada. So macam mana kita nak buat grid line? Okay, dekat tab atas ni, you just click architecture, and then you go dekat grid. Okay, you click grid, and then grid ni dia bila kita lukis, okay, contoh saya klik tadi, and then just buat satu. Okay, ni sebab saya dah buat tadi, so just tukar ke satu. Okay, so you tak perlu nak buat satu-satu line, and then you nak buat bulat pula, tak perlu. Memang dia dah ada dia punya Revit template lah, so you just boleh guna saja. Alright, so bila saya dah lukis satu, apa yang saya perlu buat next adalah kita just copy saja. Ataupun dia punya shortcut adalah CO. Okay, kita copy. Okay, contoh yang ni bedroom dia adalah 3.3, maksudnya 3 meter lah. So saya buat 3,000. Right. And then saya adjust dulu, pendek sikit. Ya, begitu. Okay, next kita nak buat yang bahagian kitchen pula. So kena ada lagi satu grid lah. So saya just lukis, copy saja 3,000. Sama juga. So kita dah ada 3,000, 3,000. Okay. Kalau kita nak confirm kan, saya just buat dimension lah. Okay, so maksudnya 1, 2, 3 ni adalah 3,000 dan 3,000. Okay. Okay, next saya nak lukis pula grid horizontal. Okay, sama juga, klik dekat grid. Okay, and then you just lukis straight sampai ujung. Okay, dekat sini dia akan keluar nombor 4. Okay, jangan gelabar. Jangan gelabar. Alright, so dekat sini you guys boleh ubah, which is you akan ubah A contohnya. And then bila you guys copy, dia akan terus detect the next alphabet tu lah. Macam tadi saya buat satu, and then saya copy ke sebelah, dia akan jadi 2. Sama juga kalau you buat A, and then you copy. Okay, saya copy 3,000 juga. Dan dia akan jadi B. Okay, so you tak perlu nak tukar satu-satu lah. Revit dia terus detect. Okay, next saya akan buat 1,500. Dan juga 3,000 balik. Okay, saya akan ikut floor plan yang dekat bahagian kanan ni lah. Okay, so kita dah ada kita punya grid line. If kita nak confirmkan grid line ni betul tak jarak dia, just buat dimension. Okay, lupa nak beritahu. Okay, dekat modify, dia ada satu tab which is align dimension lah. Dia ada banyak jenis, you boleh pilih. Tapi I just guna align dimension untuk tahu dimension dia. Okay, macam tu. Ya, begitu. So bila kita dah ada semua dimension ni, kita nak stopkan dia, kita just klik dekat mana-mana. So dia akan lock dekat situ. Right. Okay, so kita dah ada kita punya grid line. Okay, sekarang kita nak buat kita punya wall. Alright. So saya akan ikut je wall yang dia dah bagi kat sini lah. So kita akan buat wall dia. Okay, saya pergi dekat architecture tab. And then just click wall. Alright, dekat sini Revit dah bagi jenis-jenis wall dia. So kita just guna saja. Contoh saya nak guna yang 200 fill. Okay, saya akan guna 200 fill tu punya. Okay, and then saya akan lukis. Okay, ni adalah dekat sini lah, point sini. Dan saya tengok, oh dia lebih kurang petak saja. So kita just lukis dulu petak straight ni. Ya, begitu. Okay, saya akan buat hidden line dulu. Alright. So kita dah ada satu wall yang besar ni lah. Okay, so macam mana kita nak buat yang kecil ni pula. Alright, saya akan tunjukkan. Okay, so dia dari tengah and then sampai dia terlebih sikit. Maksudnya yang lebih tu adalah 500 saja. So saya just buat dulu. Saya buat dulu panjang dia. Alright. So dekat sini kita boleh detect. Dia boleh terus detect kita punya dimension ni kita nak ubah ke sini berapa ataupun kita just drag. So dia akan detect. Maksudnya 500, awak boleh juga tulis kat situ 500. So dia dah detect lah. Okay. So dekat sini tak ada wall. So kita delete saja. Alright. Okay, tiba-tiba ada wall dekat sini. So macam mana kita nak buat? Kita just guna modify tools. And then kita pergi dekat split element dan kita potong dulu sebab kita nak buang dia. Okay, nak cara senang kita just split. Kita potong dua ni. And then kita pergi dekat sini, trim extend. Okay, kita just trim dia macam tu. Ataupun, you guys malas sangat nak pergi dekat modify tu, you boleh drag saja ke sini. Ya. So dia terus ikutlah apa yang kita drag tadi kat mana dan sebagainya. Modify tool. Okay, so kita pergi dekat ni, kita lukis balik wall sebab dekat sini dia ada satu wall. Okay, so saya akan lukis dulu wall dekat sini. Alright, so kita boleh detect lah jarak dia. Tiba-tiba tepat pula jarak dia 2,400. Okay, dia memang kat sini dia tak ada tapi saya dah try buat tadi.
Okay. And then kita dah ada wall kat sini. So satu lagi wall tak ada, kita just lukis saja. Minta macam tu. Kat sini sama juga. Macam tadi, kita splitkan elemen dan kita guna trim extend ataupun dia punya shortcut TR. Macam tu. Sama juga macam AutoCAD tapi dia punya shortcut dia kadang-kadang lain lah. Alright. So sekarang kita dah ada wall dia. So betul ke tak wall ni berada dalam ketinggian yang kita set tadi? Okay, bila kita pergi dekat elevation, tiba-tiba wall ni dekat atas. Maksudnya dia tak ada dekat level 2. Okay, jangan gelabah. So kita pergi dekat level 1 balik. And then kita select all the wall. Alright, kita select all the wall. And then dekat tepi ni bahagian properties. Okay, dia ada base constraint dan juga top constraint. So you guys boleh check lah you guys punya base constraint dekat level mana and then top constraint you dekat level mana. Sekarang top constraint saya unconnected. Maksudnya yang tadi dia terlebih daripada level 2 lah. Okay, so sekarang saya nak sampai level 2 saja. So saya select semua all and then saya tukar ke level 2. So kita pergi dekat elevation balik and then kita check semua dah dekat level 2. Alright, so dah okay lah. Okay. So next kita akan letak pintu pula. Alright, macam mana kita nak letak pintu? Okay, kita pergi dekat tab atas ni, Revit dah ada satu tab untuk door. Which is you click dan akan keluar terus jenis-jenis pintu yang Revit dah bagi. So I just guna dekat sini saja. Contoh pintu tanah, I ambil paling kecil. Okay, pintu tanah I just kecil saja. Alright, saya letak satu. And then kita pergi dekat pintu lain pula. Okay, main pintu dekat bawah ni. So just letak. Alright, and then pintu dapur satu. Just klik. Okay, sekarang pintu bilik saya nak kecil sikit. Saya ambil 800. Ambil lah 800. Okay, bila you guys klik space, you guys boleh flip benda tu. Maksudnya, contohlah kalau pintu tu tak betul kan, dia belah ni, bila dia letak dekat sini, you boleh tekan space and then dia akan ubah terus. Macam tu. Dia maybe tak cantik sikit lah. Alright. So ni pintu kita dah ada. Okay, so sekarang okay, kita nak buat floor pula. Saya terlupa floor tadi. Okay, sebab kita dah start pada wall. So kita nak buat floor, tak apa, senang saja. Kita just klik floor dekat tab architecture atas ni. Alright. And then dia akan bagi modify untuk lukis floor tu. Maksudnya sekarang kita dah ada line wall. So kita tak perlu nak lukis balik, kita just pick line wall tadi. Okay, contohlah saya nak floor saya tu extend sikit 500 daripada wall. Okay, so saya just offset 500 dekat atas ni, dia ada offset, just offset 500. And then, okay, bila kita klik, dia akan keluar line putus-putus tu, maksudnya line yang wall, line floor tadi lah. Macam tu. So just klik saja. Kita klik saja keliling bangunan ni. So maksudnya sekarang floor line kita adalah lebih daripada wall lah. So kita cantumkan balik, gunakan TR, trim extend. So kita just trim extend nya. Okay, so settle tu wall kita. Okay, wall kita dekat level mana? Kita tengok dekat tepi ni adalah level 1. Okay, so betul lah. Right. So sekarang kalau kita pergi dekat 3D, kita dah ada Allah, terpotong dah. Kita dah ada kita punya rumah tadi lah, floor plan tadi. Okay, maksudnya bila you lukis dekat floor plan macam ni, okay, dekat 3D dia terus naik. Macam tu. Kalau you ubah dekat sini pun dia akan ubah terus dekat 3D. Itu adalah benefit Revit lah. Revit punya profit apa? Dia punya kelebihan dia. Dia boleh lukis dekat floor plan and then terus keluar dekat 3D. Tu yang saya nak sampaikan hari ni. Okay, so sekarang kita dah ada semua. Kita nak letak furniture pula. Okay, furniture saya boleh load lah dekat sini. Okay, dekat sini ada component which is barang-barang furniture ataupun piping dan sebagainya, semua dekat sini. So you just boleh klik component. And then ni adalah list-list yang saya dah ada dekat sini lah, furniture yang saya dah ada. Okay, kalau you guys tak ada, you guys boleh load family. Okay, bila you guys tekan load family, dia akan keluar satu ni lah. You guys boleh klik furniture dan kat sini ada macam-macam. So saya dah load masuk, so tinggal nak letak saja. Okay, so sekarang saya nak letak kitchen, contoh. Okay, kitchen dekat sini saya letak lah. Okay, kita flip dulu. Okay, kita letak dulu. Alright. Okay, so next kita nak letak katil pula. So saya cari katil tadi, mana katil twin queen. Macam tu. So kita
ambil queen tadi, kita flip dia, kita bagi dia macam tu. So senang saja, kita just klik letak. Dia tak susah pun. Okay, so sekarang dekat satu bedroom lagi ada satu katil lagi. So kita ambil yang twin pula. Okay, macam katil kecil sikit lah. Tak payahlah ikut dia sebiji-sebiji. Ni just contoh saja. Okay, macam tu. Alright. So kita letak lagi, sama juga macam mana you guys nak letak, nak susun furniture, semua senang saja. Okay, ni coffee table, kita letak dulu kat situ. And then sekarang ada dining area dekat situ, saya just letak saja. Okay, cun. And then kita letak pula TV stand dekat sini. Macam tu. TV stand ni meja TV lah. Dia bukannya stand bukannya tu. Right, dah ada meja TV, tekan. Tak ada TV kan? So kita letaklah TV kat situ. Macam tu. So dah ada TV. So sekarang sofa tak ada lagi. Mana sofa? Okay, kita carilah dekat tepi ni. You guys boleh cari ataupun you guys boleh je download dekat Rabbit City. Yang tu free saja online. You boleh search dekat Chrome Rabbit City and then you just boleh cari je lah. Yang tu online free saja. Okay, kita dah ada meja kopi, kita dah ada TV, kita bubuh lagi sofa kat sini. Sofa kecil pula. Macam tu. Okay. So ni lebih kurang lah furniture yang ada. Sama juga kalau you guys nak letak toilet punya furniture lah. Toilet WC ataupun sebagainya. You guys boleh cari dekat sini saja. Okay, so saya letak almari dulu. Bagi dua-dua bilik ada almari. Macam tu. So senang saja, kita just susun-susun je. So dia akan keluar dekat situ. Tak perlulah kita nak lukis pula. Kita beri jarak-jarak sikit. Nanti kalau tak jarak sangat, nanti tikus nanti. Okay, so macam mana kita nak letak toilet punya sinki ataupun ni sama juga dekat komponen, you guys boleh cari. Okay, sekarang saya dah ada sinki corner floor. So saya just buat macam tu. Ni sinki ni. Apa kita letak dulu. Sama juga dengan WC. Saya just ambil saja dan kita letak. Okay, ni adalah cara nak letak furniture lah. Okay, before that saya lupa nak tunjuk macam mana nak letak tingkap. Sama juga cara dia, just klik macam pintu juga. Kita just klik window tab dekat atas tu. And then kat sini kita pilih lah tingkap-tingkap kita. So ni saya letak tingkap tandas. Okay, bila you guys letak dekat sini, dia akan ada satu dimension kiri kanan. Maksudnya you guys boleh detect lah berapa kiri dia, berapa kanan dia. So boleh adjust benda tu. Okay, kita letak lagi tingkat lain. Okay, saya letak tingkat kat sini pula. Right. Okay, di center. And then kita just try tingkat lain pula kat tepi ni. Okay, 700. Kiri dia. Ni pun sama juga 700. Lebih kurang lah macam tu. Macam tu. So just letak-letak je guys. Tak perlu kita nak pening kepala. Okay. So bila kita pergi dekat 3D, ya Allah cantiknya rumah aku. Macam tu. Okay. So contohlah kalau tingkap ni tiba-tiba dekat bawah. Okay, sebab apa dekat bawah? Sebab Rabbit dah setkan dia dekat seal height dia berapa. So if kalau you nak ubah tingkap dia tinggi sikit, takkan tandas tingkap dekat bawah betul. Mestilah orang ngendap. So dekat seal height ni, you guys boleh tukar. Contoh saya tukar 2800. So dia akan tukar ke atas. Ataupun you boleh just drag saja. Tapi bila kita drag dia tak betul lah. Okay. Okay, so kita dah ada kita punya floor plan. Okay, sekarang nampak wall semua warna kelabu. Macam tak best. Allah, kitchen kita terbalik. Tak apa, kita pusing. Okay, kita pusing dulu. Okay, just rotate dulu and then I move. Letak dekat sini macam tu. Cantik macam tu. Okay, pergi dekat 3D balik. Okay, kita akan nampak kita punya 3D terus. Maksudnya if kalau you guys buat floor plan, dia akan terus keluar kita punya ni lah. Okay. So level line ni kita tak mau tengok, kita just hide dia, tekan EH. So dia akan kosong lah. Alright. So sekarang kita dah settle semua furniture dan kita dah letak semua tingkap, pintu semua. Okay, so kita nak nampakkan dia floor plan macam 3D, macam style sikit lah. Dia bukan 2D punya floor plan. Okay, tapi dia macam isometric punya floor plan. So contoh wall ni warna kelabu, saya tak minat sangat warna kelabu. So saya ubah color dia dulu, saya pergi dekat edit type. Okay, dekat sini kita boleh ubah edit structure. Alright, so dekat sini kita tak letak material. So kita letak dulu material. Okay, contoh saya akan ambil material default.
Okay. Mana-mana material pun dia akan keluar satu color kat sini lah. You guys boleh ubah ke warna putih. So saya dah ubah putih dekat situ. And then pergi dekat appearance pun sama juga, kita ubah ke warna putih. So dah warna putih lah. Okay, so saya just okay. Alright, so saya tekan okay. Allah cantik yang rumah kita. Macam tu. So tapi sekarang bila kita buat ISO, dia tak akan nampak sedikit furniture dekat dalam kan. So macam mana kita nak nampakkan dia? Dekat kiri ni, bahagian properties ni, dia ada satu section box. You guys boleh tick dia. And then dia akan dia tak keluar. Okay, kita terhide section box tadi, so kita unhide dulu. Okay, bila kita tick section box tadi, dia akan keluar satu box which is yang ni adalah untuk section lah. Contoh kita potong tadi, Allah potong lebih. Macam tu. So kita boleh potong just ikut kita punya penampakan tu lah. Macam tu. So saya turunkan sedikit untuk bagi nampak kita punya apa orang cakap, kita punya furniture dekat dalam. Macam tu. Tapi saya tak naklah potong sampai almari tu. Okay. So kita dah nampak lah sedikit furniture. Okay, kalau pandangan sini maybe tak nampak, so kita adjust sikit. Macam ni macam lagi cun lah. Okay, kita nampak ini pintu dapur belakang, ini bahagian depan, ruang tamu semua. Okay, ni tempat makan, yang ni bilik. Alright. So kita dah ada kita punya simple floor plan tadi lah. So saya just, bila awak dah adjust section box, you boleh hide dah. Tekan EH untuk hide dah. Okay, so dia akan tinggal yang ni saja. Right. So you guys boleh terus render lah. Okay, just tekan RR. Dia akan keluar satu tab untuk render. Just klik render saja. Yang ni untuk draft sajalah. Untuk tengok apa cantiknya floor plan kita buat tadi. Dia actually bukan floor plan jugalah. Dia bila dalam Revit, dia akan jadi floor plan dan juga 3D terus. Yang tu yang bestnya Revit. Maksudnya siapa yang guna AutoCAD sekarang, you just buat drawing saja, drawing 2D saja. Tapi bila you guna Revit, bila you lukis dekat 2D, dia akan terus jadi 3D. Yang tu yang lagi senang lah. Okay, so sekarang kita dah render. Macam tu, cantik dah. Alright. So itu setakat itu sajalah saya punya free online lesson untuk hari ini. Okay, if kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruang chat tu lah. Okay, yang ni just simple floor plan lah. Saya just tunjuk sebab kita ada 30 minit saja untuk free online lesson. So you guys boleh chat saya untuk tanya soalan-soalan yang berkenaan dengan ni lah. So saya akan jawab sekarang juga. Okay, boleh ulang cara render. Okay, untuk Revit, dia ada draft render dan juga render betul-betul lah. So untuk draft render, you just okay, dekat sini dia ada satu macam mangkuk, macam teko punya bentuk tu kan. Dekat situ, you boleh klik dekat situ and then dia akan keluar satu tab ni. You just klik render dekat situ. Dia boleh setting lagi lah. Maksudnya dekat setting ni you boleh setting high, medium ataupun paling best punya lah. Tapi I just go draft je sebab nak render cepat. Revit punya render dia memang cepat. Tapi kalau kita pergi dekat best, dia agak apa ni? Agak lambat lah macam tu. Ada standard template untuk drawing. Okay, ada soalan daripada Sapian. Okay, Mr. Sapian. Hai, ada standard template untuk drawing. Maksudnya standard template untuk drawing tu drawing yang mana? Sebab selalunya Revit ni kita just start a new project lah. Kalau you nak tanya lebih lanjut nak tanya lagi mengenai standard template tu, you boleh drop your email dan saya akan email as soon as possible lah. Boleh ajar roofing. Okay. Ajar buat roof please. Okay. Okay, ramai pula minta untuk ajar buat roof. Okay, saya akan tunjuk sedikit lah macam mana kita nak lukis roof dekat Revit. Okay. Okay, so sekarang kita dah ada kita punya building tanpa roof. Maksudnya kalau hujan boleh banjir dalam rumah ni. So sekarang kita pergi dekat level 2. Okay. Bila you guys pergi dekat level 2, dia akan ada dekat dia akan ada juga kita punya floor plan tapi dia bentuk sama-sama. Macam tu. Dia tak nampak sangat sebab benda tu dekat bawah. So bila you guys nak lukis roof, okay, saya klik dekat architecture tab. And then dekat sini dia ada satu button roof. Okay, roof ni dia ada banyak jenis. Which is dia ada roof by footprint, roof extrusion dan roof by face. Kita just guna roof by footprint saja. Okay, kita klik gitu. Dan sama juga kita kena lukis dia punya boundary. Dia macam floor, wall semua sama.
kita kena lukis dia punya line dulu lah, line macam dia punya reference line. Okay, so I just pick the line and then I nak roof tu nipis saja, contoh generic 125. Okay, offset ni I just offset, dia punya offset ni maksudnya roof tu kan selalunya dekat bahagian tepi tu dia ada extend sedikit. Selalunya 1,000 lah standard. Saya buat 1,000. Okay, so roof kita akan jauh ke belakang sikit lah, jauh terkeluar sikit. Okay, macam tu. So saya lukis lah. Okay, saya klik kat situ. And then saya klik kat sini. Sama juga saya klik kat situ. Tak apa, yang putus-putus ni kita biar dulu, tapi kita santum dia. Okay, so kita dah lukis line boundary tadi, kita just santumkan roof ni, gunakan trim extend to corner pun boleh, tak ada masalah. Ataupun you nak drag line ni pun boleh, tak ada masalah juga. Okay, so kita cantumkan ya. Macam ni dah jadi mengapu sikit lah. Apa jadi macam tu? 哇，好容易哦！我如果我 download 这个，我画 floor plan 啊，一下子了。Okay, kita just lukis dia balik. 500, ni 500. 500 pula 1,000. 东西让你这些furniture哦，你去，它有一个 auto 都会你看 family 好像出了什么进去哦，像你要放什么，你放到你要3人床啊，然后你的 wall 你先画格，先画了哈，你剪掉。你 trim 了，然后这个你画了哈，你要 offset 看你的，好像你的家，你的 roof 出去多大？他讲通常是1000啊，你写1000的话啊，然后他就画横哦，那这边有这样的洞。Okay, sorry ada gangguan sikit. Okay, so kita trim balik, secantumkan. Okay, bentuk segi Allah tak sama. Macam lain lah. Tak apa, kita drag saja bagi sama. Okay, so jangan lebar. Kecil-kecil saja. Oh, saya ambil line floor tadi. Saya tersilap sikit. So, tak apa, kita buat balik. Contoh, saya buat balik. Just lukis 1,000. Okay, kita ambil je line tu. Okay, ni cara senang lah. Cara tak nak salah. Okay, so saya dah buat macam tu. And then saya trim extend. Macam tadi, kita tak nampak sangat. Okay, kita trim extend ya. Alright, so yang ni kita tak mahu, kita delete. Okay, ada nampak simbol segitiga ni kan? Yang tu adalah maksudnya slope roof tu. So kita boleh tengoklah slope dia 30 degree. So semua ada. So sekarang kita just biar semua ada. Kita tengok tak? Boleh tak dia buat? Okay, so just klik okay. And then dia boleh buat. Okay, so jadilah roof kita tadi. Dia macam tu je. Kita just lukis dia punya line boundary. Dan roof ni dia akan terus buat lah. Kita just set slope dia berapa dan dia akan terus buat untuk kita. So kita tak perlu pening kepala, roof ni two way dia belah mana, belah kiri ke, belah kanan ke. Tak payah. Revit dah settlekan semua. So senanglah untuk awak semua tengok roof ni. Okay, dia akan jadilah roof. Ya Allah, cantik rumah saya ni. Okay, so kat sini kita boleh adjust naik turun dia. Macam tu. Ni, tapi dia akan larilah slope dah. Dia akan jadi pelik lah. Contohlah kalau you buat roof dan tiba-tiba dia ada keluar noti tu, maksudnya dia tak boleh buat shape tu lah. Maksudnya roof awak tu ada kesilapan sedikit lah. Dia akan marah kat situ. Okay, so inilah ada contoh-contoh roof tadi. Macam tu. Alright, so kita dah ada roof sekali. Saya nak ajar floor plan tapi tak apa, kita buat roof sekali. Okay, so ada lagi tak soalan? Okay, boleh daripada Mr. Adinin dah settle So yang ni adalah cara nak buat roof. Okay, sama juga dengan Cik Zuraida Osman. Ajar buat roof. Okay, saya dah tunjuk tadi. So kalau tak faham, boleh you guys pergi dekat kita orang punya website. Okay, if you guys ada apa-apa soalan lagi, you guys boleh pergi dekat kita orang punya website dan juga scroll sekejap. Okay, dekat helpdesk ni you guys boleh sign in. You guys boleh register ataupun continue as guest. And then you guys boleh isi maklumat-maklumat ni dan boleh tanyalah dekat sini. Contohlah nak tanya apa-apa lagi pasal produk ataupun pasal training ataupun macam-macam lah soalan yang tertimbul tu. Kalau you guys nak tanya boleh pergi dekat helpdesk dekat kita orang punya website. Okay, so setakat itu sahaja untuk hari ini. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa untuk tengok saya punya free online lesson ni. InsyaAllah kita akan ada banyak lagi free online lesson lepas ni. Okay. Okay, ada orang tanya lagi. Kalau nak tukar texture furniture boleh ke? Boleh, tak ada masalah. You, yang tu dah advance dah sebenarnya. Kalau you just nak tukar furniture,
you kena masuk dalam furniture family tu. Contohlah pintu ni kan. Dia boleh adjust material. Okay, dekat tepi ni, dekat properties ni dia ada jenis frame material, dia ada texture dia, ada material, jenis-jenis material dia, semua boleh tukar. Dekat properties tu semua boleh tukar. Okay. Oh, saya tak share review kan? Sorry. Okay, ni. Okay, contohlah kalau you guys nak tukar material, boleh klik dekat mana-mana furniture ataupun sekarang saya tengah klik dekat pintu. Dekat tepi ni ada material finish. So you guys boleh pilih lah material apa yang you guys nak guna. Ataupun sama juga macam kerusi ke meja. Dia tapi yang tu dah advance lah. Dia more tu dalam Revit Family. Okay. Kalau you guys nak tahu, boleh tengok video-video kita orang before this. Saya rasa saya ada buat satu untuk Revit Family punya, untuk custom macam-macam lah. So you guys boleh pergi dekat YouTube kita orang, dekat sistem dan boleh check dekat situ. Alright. So before saya leave, saya akan blast lagi satu poll untuk tahu awak punya kefahaman lah mengenai saya punya webinar ni lah. So okay, saya dah launch satu poll, so you guys boleh isi lah. Maksudnya faham ke tidak ataupun you guys ada yang tak faham boleh tengok sebab saya boleh perbaikilah mana yang tak betul ke, mana yang kurang ke, saya boleh baiki kat situ. Okay. Okey, ada lagi satu soalan Tak apa, kita launch poll dulu. Boleh jawab poll dulu. Okey. Saya bagi dalam lagi 10 saat untuk jawab poll. Okey, korang boleh klik dulu poll tu. Simple poll saja. Just boleh simple soalan saja. You guys boleh klik saja. Alright. So saya akan tutup poll sekarang lah. Okay, mostly you guys semua faham lah, okay? So apa yang saya share tadi awak faham. Okay, kita ada lagi satu soalan. Macam mana nak convert Revit Architecture Drawing to standard drawing untuk engineer nak baca nanti? Okay, saya akan tunjukkan kat sini. Okay, contohlah kita dah ada satu Revit drawing kat sini. Okay, contoh kita nak export kita punya floor plan ke mana, contohlah ke AutoCAD ke ataupun ke PDF. Okay, soalan tadi saya check balik. To standard drawing untuk engineer nak baca nanti. Maksudnya convert to AutoCAD ke ataupun convert keluar daripada Revit? Mr. Adnin awak nak convert to AutoCAD ke ataupun ke PDF? Oh, ke AutoCAD. Okay. So you guys boleh, jangan risau sebab Revit dia macam boleh connect lah. Contohlah kalau you guys nak insert daripada AutoCAD pun boleh. Dekat insert ni dia boleh link dengan macam-macam lah. Link AutoCAD, link PDF dan sebagainya lah. Okay, untuk export, pergi dekat file ni. Okay, you buka floor plan. Contoh sekarang saya tengah buka level 1 lah. And then pergi dekat file. You pergi dekat export ni. You boleh export to CAD format. Maksudnya, you boleh pergi dekat DWG ataupun DSF lah. Mana-mana. Jangan risau. Dan dia akan, kalau yang bestnya sekali, Revit dah siapkan kita punya, apa tu? Kita punya line weight. Bila you guys export masuk dalam AutoCAD, line weight tu kekal akan ada lah. So layer-layer dia pun semua ada. So jangan gelabah. Dan cakap, macam mana kalau dah guna Revit lepas tu nak masuk AutoCAD kan? Tak apa, boleh dekat sini. You just klik DWG, dia akan export lah. Yang ni just klik next saja. Okay? Saya harap saya menjawab lah soalan Cik Admin tadi. Okay. Sekian itu saja, tak ada soalan dah. Okay, so untuk itu sajalah webinar kita hari ini. So saya akan end meeting. Thank you for your time and then you guys boleh check kita orang punya website if ada apa soalan lagi. Okay? Alright, thank you.